Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi semua. Okey, kita sekarang berada pada minggu yang ke-12. Minggu yang ke-10. 10 ada lagi 4 minggu lah sebelum semester 1 ini tamat. Okey, saya keliru juga lah sebab apa ada memo sampai saya cakap apa ni pelajar Jabatan Dagangan mendaftar hari ni. Okey, kira semester 1 kot yang masuk ke hostel. Baiklah. Untuk pengetahuan awak lah, patutnya minggu ni habis untuk tajuk PowerPoint. Tapi ada lagi yang saya tak habiskan. Okey, kemungkinan saya akan bagi video susulan lah. Okey, hari ni ada 3 latihan yang kena buat. So ada video susulan yang saya tak masukkan, nanti saya akan cuba siapkan dalam minggu ini dan saya akan bagi awak tengok dan macam biasalah kita upload ke YouTube, nanti awak letakkan nama dan nombor pendaftaran. Sebab apa, ikutkan minggu depan kita akan masuk lagi software yang terbaru lah, iaitu Microsoft Project. Tapi saya yakin yang tak semua orang ada software ni. Okay. Jadi kami pensyarah yang mengajar di sini dah decide nak bagi awak gunakan satu software third party kat luar. Okay, dinamakan Project 360, Plan 360 di sini. Okay, jadi software yang saya akan suggest untuk gunakan tu dia berbayar. Okay, tetapi dia bagi free untuk 1 bulan. Okay, jadi saya nak jangan awak install dulu lah. Kita nak guna nanti baru kita install dekat awak punya PC masing-masing kat tu. Jadi dalam tempoh sebulan dia akan bagi free lah. Lepas tu baru start bayar. Jadi saya berharap bila dah masuk topik nanti awak install, kemudian lepas tu kena siapkan satu lab dan satu mini project menggunakan software berkenaan. Okey, untuk manager projek 1 saya akan tunjukkan pada akhir kelas nanti, iaitu penggunaan software Microsoft Word dan juga Microsoft Excel. Okey, baiklah kita boleh mulakan. Okey. Okay, hari ini kita nak belajar melukis saja. Kita belajar melukis dan kita akan buat simple animation. Okey, ini logo yang tu perlu nak buang dia punya animation. Okey, kita akan belajar simple animation macam ni lah, pergerakan sini saja. Okey, yang pertama sekali kita akan belajar memasukkan bentuk lah, shape lah, shape image dalam ni. Okey, kita buka kat sini lah. Okey, ini adalah objek-objek shape yang ada di dalam PowerPoint lah. Okey, jadi sekarang ni saya nak ajar cara nak masukkan. Okey. Ini objek yang ada. So yang saya gunakan sekarang ni adalah PowerPoint 2013. Okay, kalau 2016, 15 dia ada banyak shape dan ada satu lagi panggil icon. Kalau 2019 tu dia ada icon, maknanya yang benda ni tak ada. So yang siapa yang ada version yang 2019 tu insyaAllah ada lah. Okay, cara nak masukkan ini ada shape ni. Okay, contohnya saya tunjukkan. So kita pergi kepada tab bahagian insert. Okay, dekat sini ada gambar semua ni. Kita pergi pada bahagian shape. Hari ni kita belajar tentang shape sahaja. So kat sini adalah shape-shape yang dibagi lah. Okay, yang dibagi. Contoh kat sini recent use shape ni lah yang saya dah guna. Okay, saya dah guna sebelum-sebelum ni lah. Okay, kita ada line, rectangle. Okay, betul-betul rectangle. Tapi rectangle ada benda macam rectangle biasa. Okay, jadi ada rectangle yang ada tissue yang telah di-refine balik lah. Okay, lagi. Jadi, okay, bentuk rectangle yang ada tissue yang telah dipotong. Okay, bentuk apa? Trapezium. Okay, macam lah untuk sini. Jadi dekat sini, okay, yang saya gunakan shape ni ialah bukan shape yang gabungan tapi memang dah ada dah. Okay, yang dah ada
So yang ni untuk ini. Okay. So kalau nak copy, kita nak paste tempat apa ni objek-objek ni, dah sajalah. Jadi kita tekan klik dia, tekan Ctrl C dan tekan Ctrl V. Okay, so tekan keluar dua lah. Kalau nak tambah satu lagi atau nak tambah dua, tak perlulah kita nak buat create dua-dua. Just select kedua-duanya. Awak tekan Ctrl pada keyboard dan tarik. So dia akan copy automatic dua lah. Okay. Tentu je. Boleh Buang sekali lagi. Kalau macam awak nak copy benda yang sama kat atas tu, contoh kat atas ni, awak select je 2, 3, 4, tekan Ctrl, tarik ke bawah, so dia akan copy exactly apa yang ada kat atas lah. Boleh tak? Okay, dah je. So ini adalah insert sheet lah. Apa lagi? Okay, saya nak bagi susunan dia sama. Contohlah. Yang ni, saya tekan Ctrl dan tarik sebelah. Kalau awak perasan, awak akan nampak satu line merah ke ujung sebelah tu. Maknanya dia menunjukkan benda ni dalam keadaan selari lah. Menunjukkan tinggi dia sampai rendah. Okay. Okay, saya nak copy lagi, nak letak sebelah. Okay, nampak tak dekat tu tiba-tiba wujud anak panah bahawa anak panah tu sama saiz. Okay, maknanya sama saiz, maknanya kedudukan ini adalah selari. Okay, kita letak bawah pula, tarik bawah. Okay, yang ni tak apalah. So sekarang kita nak bagi selari. Okay, tambah lagi pula. Kita boleh copy. Saya tekan Ctrl sahaja, dia akan copy. Jadi tak perlu dah nak tag satu-satu semua. So, memudahkan lah. Okay, boleh Okay, kemudian kita nak modify shape lah. Okay, modify shape ni. Daripada asal dia, bentuk dia macam ni. Ini adalah yang standardnya dia daripada yang ada dalam ni, dia adalah bentuk standard. Ini adalah bentuk yang saya telah modify dia. Okay, macam mana boleh jadi macam ni? Okay, saya ambil contoh satu. Saya copy, saya masukkan dalam ni. Okay, yang ni nampak dia punya arrow dia. Okay, standard. Lepas tu batang dia agak gemuk sikit daripada daripada yang asal. So ini dia punya batang pun kurus. Okay, letak tengah. Okay, yang ni besarkan, yang ni sendek dan sebagainya. Yang ni boleh pusing dan sebagainya. So, cara mudah dia, okay, katakan saya ambil image yang samalah. Sama. Okay, saya letak begini. Okay, ini adalah yang standard. Okay, saya letak, saya copy lagi supaya senang kita nak buat nampak perbezaan lah. Okay. Okay, kalau awak perasan awak klik pada salah satu dari yang ni, dia akan keluar ada 4 penjuru yang warna putih. Ada marking warna putih dan ada 4 juga yang berwarna kuning. Okay. Dan ada satu bentuk macam bentuk lingkaran, bentuk bulatan. Okay, anak panah tu. Bermaksud itu adalah poin-poin yang kita boleh edit. Okay. Edit seperti tarik tolak sebagainya. Sebagai contoh, okay, yang ni saya biarkan yang asal. Okay, saya edit yang ni. Saya edit tarik yang hujung ni. Okay, pegang penjuru. Nampak? Okay. Nampak kalau tarik dia akan menjadi memanjang dan sebagainya. Sama juga yang ni, kalau saya tarik macam ni, okay, sama lah. Tarik yang panjang. Okay, itu adalah contoh edit. Yang ni saya tolak ke dalam, dia kecil ya. Okay, sekarang ni awak tak nak gambar ni, dia jadi macam terpenyek lah kan. Jadi kita nak selaraskan dia punya size dia tu. Okay, kalau awak nak klik penjuru putih ni, awak tekan Ctrl sekali serentak supaya pembesaran dia tu sama. Okay, tekan Ctrl sekali. Okay, jadi dia punya tekan shift pula. Okay, tekan shift. Tekan Ctrl ni. Tekan shift supaya dia punya pembesaran image tu sama paksi X dan juga paksi Y. Tekan shift. Okay. Boleh
Kalau awak tak tekan shift, okay, dia jadi besar sebelah lah. Kita tarik tu, kalau kita panjangkan, kita gerakkan dia ni, tak sama, tak selari. So tekan shift, dia akan lah. Okay. Okay. Kemudian kalau awak perasan, okay, sekarang ni saya dah tekan yang bahagian putih, kita klik pada bahagian kuning. Bukan pada yang okay, awak akan perasan ada dot warna kuning di sini, di sini, di sini dan di sini. Okay, apa yang implikasi kalau kita usik pada bahagian kuning ni? Okay, saya ambil yang pertama, kita kuning sini, kalau kita okay, cursor kita ni asal dia bentuk anak panah. Bila kita gerakkan kepada marker kuning, dia akan bentuk segitiga. Okay, kita punya cursor bentuk tiga. So awak usik dia, okay, nampak? Maknanya bahagian sini kita edit pada bahagian kotak dalam sampai tak ada itulah. Nampak? Okay. Okay. Point yang kedua, kuning ini untuk apa ni, objek ni objek lain lah. Okey, kita tengok pula yang bahagian sini, apa yang akan berubah? Okey, dia punya batang dia tu. Okey, pada bahagian sini pula apa yang berlaku? Okey, dia punya kepala anak panah lah. So yang sini pula apa yang berlaku? Okey, keruncingan anak panah. Okey. Itu samalah, katakan saya nak adjust dia punya tu. Bentuk macam ni tak dah. Asal daripada bentuk yang di atas ni, kita boleh tukar bentuk-bentuk geometri ni lah. Okay. So yang ni apa benda kita nak adjust. Okay. Satu lagi. Okay. Satu lagi yang bahagian bulatan ni cuba kita pusing. Okay. So dapat bentuk macam ni tak dah. Okay. Dah semua. Boleh faham tak? Ini okey, kalau objek lain. Objek lain. Okey, dia adalah bahagian-bahagian dia. Contoh saya ambil objek matahari. Okey. Ini saya adjust. Okey. Bisa. Mana yang guna tu? Okey. Kita bahagian tengah saja. Okey, itu bahagian modify shape. Boleh? Boleh semua? Kalau boleh, angkat tangan lah. Boleh tuan. Okey, seterusnya kita tengok cara kita nak masukkan teks ke dalam shape tu lah. Okay, contohnya saya angkat 1, 2, 3, 4. Okey, ni nombor 5, 6 dan 7. Mudah saja. Saya copy benda ni. Okey, sampai kat sini lah. Malas nak buat balik. Okey, just klik kanan kepada setiap objek ni dan tekan edit text. Okey, bolehlah. 1. Okey, ini pun sama. Di kanan edit text, tekan 2. Dan teks ni kita boleh adjust lah size dia. Okey, ambil font apa ke. Dia besarkan. Dia akan letak pada center lah. Okey, ini pun sama. Adjust kat sini pun boleh, adjust kat sini pun boleh. Okey, jadi kita teks kita letak 4. Okey, tekan. Okey, kita akan ni.
Yeah, to insert text onto shape. Okay, dengan shape yang sama juga kita boleh edit dia. Okay, yang ni kita panggil edit point. Maknanya setiap image tadi tu, yang kalau yang tadi ni, okay, yang tadi ni kita edit satu persatu kan yang tadi tu. Kita dah ada tempat standard yang kita nak edit. Contoh yang tadi tu. Okay, maknanya kat sini dia dah bahagi dah point-point yang boleh kita edit. Okay, pada point yang kuning ni. Pada point kuning ni yang boleh kita edit. So dapatlah bentuk-bentuk macam ni. Tapi kalau kita nak more advanced edit, okay, maknanya kita nak macam lari daripada yang bentuk typical macam ni. Maknanya kalau kita edit yang kuning ni, dia akan efek pada ke setiap penjuru tu. Okay, betul kan? Kalau ini yang standard. Ini yang standard. Okay, ini yang standard. Kalau saya tekan yang kuning ni, dia akan ikut ni lah. Okay, maknanya dia setiap penjuru yang kalau kita klik yang ni, petak di tengah tu akan terbabit sendiri. Maknanya penjuru ini ada 4. Tapi katakan kita nak buat satu sahaja atau 2 sahaja yang tepat, so kita kena gunakan satu teknik lagi dipanggil edit point lah. Kalau macam ni kan, kalau saya nak batang atas saja yang yang bertukar, sama ada yang lain tu kekal dengan size yang sama. So kita kena tukar lah. Kalau yang ni tak boleh, ini pasal dia akan ikut automatic. Okay, satu point ni dia akan efek pada 4 point yang lain, 4 tempat yang lain. Okay, kita adjust sini, dia akan cocok pada tempat lain. Tapi kita nak dia buat special, kita panggil dia edit point. Okay, kita panggil dia edit point supaya kita dapat bentuk-bentuk yang kita nak sendiri. Okay, bentuk yang kita nak. Okay, sebagai contoh, saya ambil satu contoh ni. Okay, saya letakkan dekat edit point. Okay, yang ni yang kita nak ni lah. Okay, contoh ni. Akan copy. Saya nak copy satu lagi, tak sebelah sini. Okay, edit point ni dekat mana? Edit point ni adalah klik kanan pada objek dan klik kanan dan pilih satu dari atas ni, kita buat edit text. Kita ambil kedua ialah edit point. Bila edit point, dia akan setiap point tu dia akan bagi tanda. So dekat sini awak dah boleh tarik lah. So, tarik ni setiap ni. Okay, yang ni kena rancang lah. Ada bentuk macam ni. Untuk saya buat bentuk tadi kan. Okay, yang ni nak kena ukur bagi cantik. Kita tahulah dia punya tu. Daripada objek tadi dah bertukar jadi bentuk. Lari. Okay, macam itulah. Yang ni edit point. Dah berapa lah kat itu. Okay, jadi setiap point ni dah kita boleh kacau dia. So dia dah lari daripada bentuk asal. Okay. Okay, boleh eh? Okay, itu edit point lah. Kita boleh lari. Okay, jadi kalau macam ni kita dah boleh besarkan lah. Kecilkan dia besar. Tapi bila dah edit point, kita tak jumpa lagi yang marker warna kuning. Cuma kita boleh adjust ialah besarkan, pusingkan dia. Okay, nak besar ke nak pendek apa ke. Kalau nak standard size tekan apa? Tekan shift tadi kan. Okay, kita nak besar dia besar kiri kanan atau bawah. Okay, tapi bentuk yang marker warna kuning tadi kita dah tak jumpa dah. Tapi kita dah masuk dalam edit point. Okay, kita tak jumpa dah benda tu. Okay, seterusnya ialah change style. Okay, yang ni kita pakai warna plain saja tadi. Kita nak change style dia. So change style ni maknanya kita boleh tambah border dan color dan sebagainya. Okay, saya gunakan objek yang saya dah buat tadi. Pusing. Ke tempat baru. Okay, change style ni kat mana? Change style ni adalah bila awak klik pada objek tersebut, automatik dia akan keluar satu
tab baru dipanggil format ke atas control tool. Kalau klik luar dah tak ada lah. Bila kita klik pada tu adalah, saya tekan format. Okay, inilah shape style ni. Okay, tekan warna merah ke apa. Kalau ada teks, dia akan keluar lah teks dalam ni warna putih. Okay, kumpulan apa-apa. Okay, saya nak letak apa-apa ke tak kisah. Dan kita boleh tukar color lain dalam dia ni. Katakan ini warna yang dibagi dalam style, tapi awak nak tukar warna lain, boleh lah. Biru. Okay. Kemudian ini shape fill. Okay. Ataupun nak dekat gambar lain boleh. Gradient. Gradient ni warna ni lah. Okay. Dan texture. Okay. Kita kata tu bagi gambar texture dan sebagainya. Okay. Kemudian outline. Outline ialah garisan luar daripada objek tersebut. Kita nak pakai pemberat, kita nak bagi tebal sikit. Okay. Tapi outline shape ni kita nak pakai warna lain. Tukar warna lain. Okay. Effect pula. Okay. Effect ada apa? Ada shadow. Nak bagi bayang dan sebagainya. Okay. Sama je sebelah ni pun sama. Pergi pada katakan fill, nak tukar warna lain. Untuk outline dia warna lain, tapi outline ni kita nak bagi dia tebal. Kemudian outline dia kita nak bagi dia putus-putus. Okay. Okay, nak buat bentuk 3D. 3D rotation, kita boleh. Kita setkan 3D option ni. Okay, dekat sini kita boleh adjust. Okay, ada bentuk 3D rotation. Okay, sehingga dia. Okay, ini pun main dah nanti. Dan sebagainya. Okay. So, objek yang asal dia daripada bentuk ada panah 4 penjuru, dia boleh tukar jadi bentuk macam ni. Okay. Okay, seterusnya ialah change shape ataupun kita tukar bentuk tadi tu ke bentuk lain. Okay. Macam mana pula tiba-tiba ni? Okay, saya lupa nak tambah lagi satu teks kat sini lah. Tambah teks di contoh dia. Okay. 2, 1. Okay. Saya akan nampak sikit. Letak situ. Kemudian, okay, sekarang ni kita nak change shape. Macam mana bentuk sini bertukar dengan bentuk surat ni? Yang sama. Okay, yang ni tak ada masalah sangat lah. Okay. Okay, saya ambil contoh yang dah benda yang sama ni. Macam nak tukar? Okay, mudah saja. Okay. Kita copy ni dulu. Shift. Okay. Okay, yang ni adalah kita klik kanan. Okay. Format shape. Kemudian pergi format. Kita pergi kepada edit shape. Okay, edit shape. Pergi pada change shape. Okay, tukarlah bentuk lain. Okay, tapi dia tukar. Kemudian dia akan ikut dia punya setting tadi tu. Maknanya ada color dia warna color yang asal. Kemudian border dia tadi warna putih. Size dia berapa. So dia akan ikut situ. Okay. Just buat semula. Kita katakan. Okay. Ini yang kita nak copy. Kita nak tukar pada bentuk lain. Okay. Saya klik kanan. Pergi pada format. Okay. Automatic keluar pada format ni. Pergi pada edit shape. Pilih pada change shape dan pilihlah bentuk lain dan sebagainya. So dia akan ikut dalam ni lah, asal dia warna kuning apa merah, jadi akan ikut merah, ada border warna putih dan sebagainya. Okay. Sama juga yang sebelah ni, saya nak tukar pada bentuk lain. Okay, bentuk yang ni lah. So automatic dia punya teks pun sama. Okay.
Okay. Cuma bentuk dia dah bertukar daripada bentuk asal macam ni kepada yang ni lah. Okay, boleh ya? Okay, next. Okay, exercise 4. Okay, saya nak awak create your own company logo using shape in Microsoft PowerPoint lah. Awak gunakan basic yang ada yang ke dalam ni. Awak create satu logo company awak. Okay, awak boleh buat ya. Okay, macam ada pakai sini je. Saya nak tengok creativity awak, colouring dan insert logo tu. Text pun isi insert text. Okay, cara nak insert text macam biasa lah. Kita aja. Okay, insert. Okay, text macam biasa. Awak letak, tekan ABC company lah. Company. Okay, tekan. Okay, ini bagi center. Okay, buat sini ke. Waktu color, ini kita buat color putih lah. Okay, kemudian kita boleh buka dia lah text color dia warna apa. Okay, text color dalam dia warna apa. Kalau nak warna, kita cari warna putih nak apa, pasal background tu. Kemudian kita letak outline dia. Outline tu ialah bahagian luar tu. Katakan bahagian luar nak warna putih dan sebagainya. Kekalkan putih tak apa. Kemudian dia punya kat sini ialah text effect. Okay, kalau awak buat logo bulat, awak kena tukarlah dia punya bentuk transform ni. Bentuk macam ni dan sebagainya. Okay. Kena adjust lah dulu. Okay, adjust dia. Ni adjust. Sama ada tarik ke dalam apa ke. Okay, dan sebagainya. Kena adjust sendirilah. Try buat sendirilah. Kalau awak nak bentuk 3 segi ke, kita pulang. Boleh exercise 4. Iaitu kita awak create your own logo. Okay, letaklah banyak-banyak apa ke shape tu. Janji satu lagi benda, kalau macam ada 2-3 shape, yang mana satu mata atas bawah, awak kena adjust lah. Okay, contoh tunjukkan, katakan ada logo di belakang sini. Sebelum dia. Yang mana atas dan yang mana bawah. Insert satu lagi, ketika logo. Okay. So katakan yang bulat ni di belakang, kita tekan klik kanan. Okay, send to back lah. Okay, send to back yang ni depan. So nanti logo awak tu last kali awak kena groupkan dia. Okay, contoh saya letakkan satu teks. Box ABC company. Okay, dah siap nanti awak select keseluruhan ni lah. Okay, maknanya klik open text, tekan shift logo, kemudian kita tekan klik kanan, tekan group. Okay, supaya bila gerakkan tu dia gerak sekali. Okay, kalau nak ungroup, klik yang sama, klik kanan, ungroup. Okay, kalau nak ubah dia kedudukan. So, try buat awak punya logo sendiri, untuk company sendiri ya. Try buat. Okay, kita masuk. Okay, kita masuk bahagian kedua, iaitu shape. Benda yang masih dalam shape juga. Kita nak buat improvisation. Okay, kita nak bagi dalam istilah tentang bentuk shape. Tadi tu bentuk asas. Bentuk asas dalam shape. Okay, yang ni cara nak insertkan semuanya. Okay, kita masuk pada improvisation. Nak bagi tahu sikit Okay, yang pertama sekali saya tunjukkan bagaimana kita combine shape. Asal bentuk awan di sebelah ni adalah daripada bentuk bulatan, bentuk circle sahaja. Jadi kita combinekan beberapa shape membentuk awan. Okay, bentuk awan. So macam mana? Okay, jadi contoh inilah. Contoh kita jadikan daripada bentuk bulat biasa kepada bentuk awan. So macam mana bentuk dia? Insert. Okay, shape. Kita pakai bentuk bulatan sajalah.
Okey. Itu tambah lagi. Okey. Tambah lagi. Okey, tambah lagi. Okey. Okey, tambah lagi. Contoh macam tu. Okey. Kalau awak nak bentuk dia bulat, awak masa nak buat tu, okey, kalau bentuk bulat betul, awak tekan shift supaya bentuk dia bulat betul. Tapi kalau nak bentuk lonjong, just kita drag macam tarik macam biasa je. Kalau nak bentuk lonjong ni, kita lepaskan control tu, awak tekan ni. So dapatlah bentuk ni. Tapi kalau nak bentuk betul-betul bulat, okey, kita tekan shift. Okey, bulatan tu bulatan lah. Okey, dah siap macam ni semua. Okey. Macam mana dia jadi bentuk awan bentuk macam ni? So, kita adjust bagi bentuk. Okey, yang ni kita panggil kalau pernah belajar matematik kat sekolah dulu kita panggil union. Okey, kita satukan semua. Klik select setiap objek tu, tekan shift, klik semua. Kemudian dia akan keluar automatik pada bahagian drawing tool ni, tekan format. Kemudian tekan merge shape. Okey, kat sini dia ada union, combine, fragment, intersect dengan subtract. Okay. So kalau awak tengok sini nampak. Tolong offkan audio. Offkan audio siapa yang dah ni buka tu. Okay, pakai union. Okay, so dia dapatlah satu bentuk macam ni. Bentuk awan ke bentuk apa ni. Okay. Okay. Apa-apa contoh, apa benda lain pun sama juga. Kalau bentuk bulat. So okay, saya nak combinekan dengan benda lain. Objek lain. Okay, sama juga tekan ni, tekan shift dan kita tekan merge shape, combine. So dapat dan dia macam seolah digroupkan sekali. Okay. Okay, macam tu. So yang ni boleh color lah. Kita color biasa shape value tukar pada warna biru. Outline dia kita ambil warna shape value betul warna ni. Okay, betul. Okay, outline dia kita ambil warna ni. Okay, size outline dia. Macam tu. Okay. Okay, so asal dia daripada satu bentuk, kita boleh tambah jadi bentuk lain. Okay, seterusnya, okay, datang kedua ialah combine shape. Daripada bentuk segitiga dan bulat, kita membentuk kepada satu bentuk aiskrim. Kita buat. Okay, insert shape segitiga. Okay, size. Kalau kita pakai aja, apa tu, kita set dengan dia. Okay, kita dalam awak nak create icon sendiri. Kemudian lagi bentuk bulatan kan. Okay, tambah lagi. Okay, tambah lagi. Tambah lagi bentuk cherry dan sebagainya lah. Okay, kemudian seperti biasa kita klik shift, tekan setiap objek tu, pergi pada merge shape, unionkan dia. So dapatlah bentuk screen. So yang ni boleh color lah. Yang itu gradient ke apa ke. Okay, dan yang ni kita boleh tambah apa ni,
shadow dan sebagainya. Okay. Outline pun bagi. Okay. Tambah. Okay. Okay, itu adalah contoh basic shape lah kita nak edit. Okay, seterusnya. Okay, seterusnya. Okay, yang saya gunakan image daripada awan daripada Google. Saya nak bagaimana kita nak bubuh apa ni gambar awan tadi ke dalam kita punya shape yang telah kita bentuk. Okay, seperti contoh misalnya. Okay, ini dipanggil teknik intershape lah. Okay, daripada sini tadi tu kita nak jadikan dia bentuk awan macam ni. Okay, saya akan ambil image yang saya dah buat lah. Saya ambil contoh image saya ni lah. Copy. Tak satu saja letak. Okay. Kemudian saya ambil gambar. Okay, yang ni kita kata dah buat satu awan kat sini, letak sini. Kemudian kita ambil satu gambar awan, contoh kat sini, dan copy. Dan saya pastekan dekat sini. Tadinya gambar ni menindih gambar awan saya tadi dah. Okay, menindih gambar awan. Okay, langkah seterusnya ialah saya nak gambar awan ni berada di belakang objek yang saya buat tadi tu. Kita tekan klik kanan, turn to back. So kita punya awan ni berada ke atas lah. Gambar yang kita buat tu ada ke atas. Okay, seterusnya ialah kita klik pada gambar di belakang, tekan control dan klik gambar awan yang telah kita buat. Okay, semula. Pertama tadi kita letak gambar belakang ini, kemudian kita klik gambar awan di belakang, tekan control pada keyboard dan klik pada objek awan yang awak buat ni. Pergi pada bahagian format, drawing tool ni, pergi pada merge shape dan klik pada intersect. Okay, so nampaklah awak punya ni lah awan seketul macam ni. Okay, saya ulang sekali lagi. Okay, saya ulang. Okay, contoh macam ni lah. Kita dah ambil gambar, klik gambar pada, kita copy gambar lah. Saya copy kalau gambar daripada internet, awak ambil letak lah. Kita persist bagus. Copy. Okay. Kemudian kita send gambar ni kat belakang. Okay. Tekan klik pada gambar, tekan control, klik pada gambar awan yang kita buat tadi. Okay. Pergi pada bahagian drawing tools, pada format, tekan merge shape, kita mergekan dia, kita pilih intersect. Okay. Kalau awak boleh pilih lain, dia dah okay, intersect. Kita dapat lawan. Okay, dan awan ni awak boleh resizekan dia lah. Tak ada masalah. Resizekan dia boleh. Dan awak nak copy dia bagi banyak pun boleh. Tekan control, tarik saja. Jadi awak nak pusingkan dia, tekan control, tarik bawah. Dan kita nak kecilkan dia. Okay. Salah. Okay. Kalau awak nampak awan ni adalah sama saja. Objek dalam sama. So kita boleh tukar. Maksud saya tukar kedudukan dia. Okay. Contohnya yang bahagian gambar yang ni. Okay. Awak klik pada objek awan yang ni. Klik pada bahagian format. Pergi pada bahagian crop. Okay. Okay, awak nampak tak? Dia punya dalam tu. So awak adjust ni lah. Kita ambil pada bahagian ni saja. Nampak lain sikit lah daripada gambar awan yang tu. Bukan luar. So objek awak ni tak sama dengan sebelah ni. Yang ni sama sebelah ni. Kita adjustkan dia. Biasa. Sebelum sekali lagi. Klik pada awan yang nak edit. Klik pada bahagian format. Klik pada bahagian crop. Okay. Yang ni pun awak adjust lah pusing. Bagi dia ngam-ngam.
klik luar. Okay, siap lah. Dan kita nak copy lagi. Dan boleh besarkan lagi. Okay, so ini pun kita boleh settingkan apa nama ni? Picture effect. Picture border. Okay, dia punya tu. Warna biru. Okay. Dekat sini pula. Okay. Okay, boleh tak yang ni? Boleh tak? Boleh. Boleh Okay. Okay, seterusnya kita nak fill text with image. Mana kita buat satu teks. Okay, contoh ni. Tadi kita buat objek. Tapi yang ni shape. Tapi yang ni kita nak insert image pada kita punya teks. Okay. Cara macam mana? Okay, cara dia seperti biasa kita insert teks lah. Kita insert lagi teks form. Okay, A1. Okay, saya ambil tulisan yang besar sikit lah, baru nampak. Okay, kita centerkan dia. Kita upkan dia. Okay, macam biasa lah. Kemudian, apa yang saya buat ialah kerja dia sama macam tadi. Kita letak image di belakang. Saya ada image yang sama tadi tu. Tekan Ctrl C. Pergi pada image ini, tekan Ctrl V. Okay. Saya letakkan send to back. Okay. Kemudian klik pada image di belakang, tekan Ctrl, klik pada bahagian teks di hadapan. Okay. Pergi pada bahagian format, merge shape, tekan intersect. Okay. Sama. Ulang sekali. Okay. Buat tulisan satu teks, A1. Kemudian copy satu gambar daripada internet Explorer. Dia paste atas dia. Okay. Kemudian kita send to back. Ya, klik pada gambar belakang. Tekan Ctrl, bukan Shift, tekan Ctrl pada teks pada bahagian depan. Tekan format, merge shapes, tekan intersect. So, dapatlah satu. Ini kalau buat gerakkan ni pun sama juga kalau kita nak ambil bahagian lain, tekan gambar tulisan ni, pergi pada bahagian format, pergi pada bahagian crop, so awak boleh adjust gambar. Kalau nak betul-betul awan ataupun ada yang langit kosong saja. So, okay, contoh macam ni, luar lah. Okay, kalau nak nampak bagi outline dia, pergi pada picture, border, outline dia ambil dah terang sikit. Tapi ambil dah warna, okay, macam itulah biru dan sebagainya. So, yang ni pun kita boleh besarkan. Okay. 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 Seterusnya ialah fill text with image. Maknanya benda yang sama tadi, cuma yang kat sini adalah kita boleh pisahkan antara huruf supaya kita punya teks tu lagi nampak menarik lah. Kita boleh pisah-pisahkan dia mengikut huruf lah. Huruf tu kita boleh pusing dan sebagainya. Yang ni kita gunakan teknik fragment. Teknik fragment. Okay, ini yang sama juga. Okay, kaedah dia macam mana? Saya gunakan insert kata yang sama lah, A1. Okay, saya letak center. Impact, teks besar. Okay, tak apa tu. Stop. Pindah gambar yang sama tadi dah. Okay. Biasa send to back.
klik gambar belakang, tekan control, shift ke dengan apa ni, tekan control dengan klik pada teks di hadapan. Okay, klik pada format, klik pada shape ni, ambil fragment. Okay, okay. Jadi sekarang ni awak tarik keluar. Okay, ini awak tarik keluar. Okay, A dah tarik keluar, W tarik keluar, A tarik keluar, N tarik keluar. So yang ni awak boleh delete. Ini adalah celahan huruf A, celahan huruf A. So kita dapat dah A. So dia boleh asing-asing lah. Okay. Yang menariknya, size tu pun kita boleh adjust. Nak lonjong betul-betul. Okay. So yang ni tu sama bagi border. Kita nak serentak border boleh. Outline. Bagi standard size. Okay. Yang ni boleh tak buat? Siapa yang tak boleh hilang untuk ini? Boleh tak boleh? Tak boleh, saya tunjuk sekali lagi. Boleh tak boleh ni? Boleh eh? Okay, boleh tak apa, saya tak tunjuk dah. Kalau nak tengok sekali video ni nanti saya upload, tengok balik. Okay, exercise yang kedua, yang tadi yang pertama lah, yang keempat, sambungan ni. Saya nak awak create satu nama awak sendiri menggunakan teks. Okay, teks dan juga image gunakan fragment teknik lah, macam tadi tu. So buat nama awak sendiri, mudah, sekejap je benda ni kan. Okay, buat dalam satu file je. Okay, seterusnya kita masuk kepada animation. Saya nak ajar tunjuk ni adalah basic animation sahaja. Basic aja. Okay, so animation ni banyak. Tapi kita tengok animation apa yang saya nak tunjukkan. Saya akan gunakan beberapa image seperti gambar langit, gambar awan yang tadi, gambar gunung dan gambar kereta. Okay. So ini adalah animation saja. Kita tengok animation. Okay. Saya klik mouse saya. So awan bergerak, kereta lalu, matahari muncul, awan pun bergerak dan kereta pun bergerak sendiri kan. Okay. Ini adalah basic animation lah. Saya boleh tunjuk semula. Okay. Animation tak gerak, tapi saya gerakkan dia dengan menggunakan klik pada mouse. Okay. Okay, yang ni agak panjang sikit masa nak buat ni. Okay, macam mana nak buat? Pertama sekali ialah saya buat gunung dahulu. Okay, saya buat gunung dahulu. Gunung tu gunakan shape ni lah. Shape segitiga tu. Okay. Tambah lagi. Okay, saya buat apa? Dia saya control, pergi unionkan dia lah. Jadi satu ni. Dan saya copy lagi satu gabungan dua gunung ni, tekan control, saya kecilkan lagi lah. Belum jadi dua lah. Okay, seterusnya saya nak
gunung ni ada warna yang tadi tu. Okay, macam bentuk dia ni, kita ambil corak apa ni, bukit semua ni, pergi pada gunung ni. Okay, saya ambil teknik yang tadi lah. So, copy gambar ni. Dan saya unionkan dulu siap-siap dulu. Silap saya unionkan kedua-dua ni. Tekan control ni. Unionkan siap. So, ada dari satu objek. Objek yang tak gerak lah. Okay. Kemudian saya ambil gambar tadi tu. Copy. Pergi pada basic animation tadi tu. Dan saya paste. Okay. Besarkan gambar. Saya dia ni. Letak pada bahagian belakang. Klik pada gambar. Klik pada objek. Okay. Pergi pada format. Dan klik intersect. Okay. Kemudian jadi saya nak kenakan ini ada nampaknya sungai kan. So kita cropkan dia. Adjust lah supaya nampak shape tu berada betul-betul pada gunung terbabit. Okay. Macam ni. So dapatlah. Okay. Seterusnya apa? Seterusnya kita ambil awan. Okay. Awan tadi pun sama teknik buat bulatan. Kemudian awak unionkan dia. Kemudian intersectkan dengan bentuk. So saya nak ambil awan yang saya dah siap lah. Awan yang ni. Okay. Control. Saya copy dia. Pakai awan yang sama. So awak nanti pakai awan yang sama nanti. Mana ni? Copy. Okay. Tekan size dia. Ini nak bubuh dia punya border lah. Jadi color. Saya nak gerakkan dua awan ni je nanti. Yang lain tak gerak lah. Okay, kita bubuh border. Nak warna hitam ni. Okay, bisa warna biru. Okay. Seterusnya ialah kita buat jalan raya. Okay, jalan raya. Seperti mana kita ada jalan raya kan. Okay, kita ada satu putus-putus lagi. Kita lukis semua dulu, baru buat animation. Okay, lukis semua yang objek dulu. Okay, so macam mana sikit ni. Kemudian jalan warna hitam ya. Dia letak warna hitam. Kemudian ada garisan putus-putus kan. Double line yang putus-putus. So benda yang sama kita gunakan insert object. Tanda saya ambil tanda equal ni, tanda equation shape ni kita ambil benda equal. Okay. So yang dari sana ni kita ambil warna kuning boleh, letak warna putih tak apalah. Saya tukar warna putih. Kemudian copy dia, tekan control, tarik. Kemudian awak nak cepat, awak select dua-dua lah. Okay, dia pun sama kita select saja. Okay, tambah lagi.
Itu je malas nak tarik bagi kau. Cepat siap lah kerja ni. Okay, ni tambah satu je. Okay, siap untuk jalan raya. Kemudian apa? Objek kita yang seterusnya ialah matahari. So insert matahari, insert shape. Matahari kat mana? Matahari ada dekat bahagian basic shape ni, ada gambar pernah peti ni, ada gambar matahari. So matahari. Okay, matahari ni ada kat mana? Atas ke bawah? Okay, nampak dia ada pada bahagian atas apa ni, atas gunung tu. Sepatutnya dia berada di sebalik bahagian. So kita tekan send to back lah. Baru dia betul. Tekan dia. Okay. Letak sini dulu, tak apa. Seterusnya apa? Seterusnya adalah kereta. Okay, saya copy gambar kereta. Ctrl C. Dan Ctrl V. Awak risai lah, jangan besar sangat. Okay, letak pada bahagian sini. Okay. Terusnya apa? Oh, satu lagi gambar langit. Okay, langit ni kat bahagian belakang sini. Saya copy gambar langit. Ctrl C. Saya letak pada bahagian sini. Ctrl V. Okay, saya besarkan. Dan send to back. Okay, dia guna background sekali lah. Okay, mana betul lah kena tekan sekarang ni. Okay, sekarang ni ada 2 biji kereta tadi kan? Tengok. 2 biji kereta, satu sini, satu kiri, satu kanan. So, sebenarnya kereta yang sama je saya pakai. Saya gunakan kereta yang sama. Control. Pindahkan ke atas. Saya tarik ke sini. Okay. Kereta yang sama saja. Dan saya cuma tukar direction dia. Kita gunakan format. Rotate kat sini. Saya pakai flip horizontal. Okay. Yang tadi tu dia akan bergerak ke kiri daripada kanan ke kiri, jadi daripada kiri ke kanan. Itu di atas bawah. Okay, macam pada warna pula. Saya tukar kat sini je lah. Saya tukar color sini. Tukar color sini. Saya pakai color yang ni lah. So nampak ada satu merah, satu ni. Kereta yang sama, tukar direction. Kita flipkan kereta dan tukar color. Okay, sekarang ni objek dah siap. Okay, sekarang ni baru kita nak buat animation dia. Okay, animation dia. Okay, animation saya kalau awak tengok, kita klik satu objek, klik pada bahagian animation, tag kat atas ni, so dia bagilah macam-macam lah. Okay, ada fly in, float in, semua ni. Contoh fly in ni, daripada daripada bawah ke atas. Tak sesuai lah kan, kita nak dia gerak ke kiri ke kanan. Okay, tapi saya tak nak pakai float in ni, saya kena pakai line kat sini, pakai motion path supaya nampak semua daripada kiri ke kanan. Kita nak adjust sendiri dia punya pergerakan tu. Okay, so saya pakai line lah. Okay, nampak ni. Objek hijau ni adalah permulaan. Okay. Dia punya marking hijau adalah permulaan, merah adalah dia punya last kedudukannya. So kita adjustkan kedudukan dia berada di sini. Okay, saya lari atau jalan ni lah. Okay. Kita cuba dulu, tekan slideshow. Klik. Oh, nampak. Oh, lajunya. Mula. Nampak tak pergerakan kereta? Saya klik. Okay. Itu baru satu animation. Okay. Okay, kalau nak tengok dia punya, kita nak adjust apa ni lama mana, kita pergi pada animation pane. So picture kedua ni adalah kereta. Awak boleh namakan dia lah. Kau boleh nama.
Tukar nama. Okay. So ini adalah kereta hijau tadi tu. Kita boleh panjangkan dia. Okay. Saya nak panjang sikit lah. 10 saat. Okay. Baru nampak ni sikit. Okay. Kita test. Levelnya. Okay. Nampak gerakan kereta tu. 10 saat. Okay. Itu satu. Okay. Kereta yang kedua pula. Okay. Kereta kedua pula gerak daripada kanan ke kiri. Okay. Ini pun sama. Kita pakai. Saya suka pakai ni lah. Line lah. Okay. Kita tukar tu. Okay. So ini bersama. Dia nak bukan tutup ke bawah. Dia akan gerak kiri ke kanan lah. Pastikan sama dia punya ni. Jangan. Ini dah. Okay. Kita cuba. Apa jadi? Okay, tak apa, tak perlu lagi. Kita tengok nanti animation pane lah. Okay, saya, okay, jadi kita pergi pada animation pane ni. Kalau nampak kat sini, dia ada on click. Maknanya kena klik dahulu baru dua-dua keluar. Okay. Okay, untuk picture yang kedua ni, yang ni adalah kereta warna merah. Okay, katakan saya bagi yang sama. Okay. Bagi tulisan yang sama. Yang ni kita jangan pakai on click. Kita tukar pada start with previous. Maknanya dia serentak dengan yang sebelumnya. Start with previous. Okay, kita test. Saya klik. Nampak tu sisi gitu. Okay, patutnya merah ni ada di hadapan. Okay, yang ni dia dekat atas patutnya. Okay, dekat atas tidak. Okay. Yang ni kita pakai on mouse click. Yang ni kita pakai start with previous. Okay, kita cuba. Kita kena banyak cuba. Klik. Okay, klikkan. Yang ni saya letak improvement. Okay, kena bring to front lah baru nampak kita tu tak ni. Tak bertindas. Okay. Itu baru satu. Okay, sekarang ni kita nak matahari pula muncul daripada sebelah gunung tu. Okay. Okay, animation satu selesai. Kita keluarkan matahari pula. Matahari ni daripada bawah. Ini. Okay. Hidupkan bawah itu dulu. Kemudian kita pakai aksi yang sama tu line. Okay. Okey, hijau saya cakap tadi tu ialah permulaan pergerakan dan merah adalah akhir dia. So kat mana akhir dia? Akhir dia kat sini. Saya nak dia berada dekat sini. Tegak yang tegak. Okey, kat sini. Okey. Setiap kali jumpa, okey, sun pun sama lah. Masa yang sama kan dia. Kita nak, okey, dia lambat sikit muncul. Tapi masa dia sama macam kereta tadi. Okay, kita cuba. Kita tekan mouse click. Okay, matahari tak muncul. Tapi selepas beberapa saat, barulah matahari akan muncul. Dah. Oh silap, yang ni saya kena tekan start with previous lah. Kalau tidak dia akan minta. Sekarang ni satu je yang kita start dengan mouse iaitu yang objek yang pertama lah. Kemudian yang kena-kena tu semua kena start with previous. Okay, kita cuba. Saya tekan mouse. Okay, selepas saat matahari pun muncul. Okay. Dan saya tambah lagi awan ni kena bergerak kiri kanan lah bagi laluan kat matahari. Okay. Sama juga yang ni objek. Kita pakai line juga. Saya nak atas bawah pula. Kita nak awan ni bergerak keluar sikit macam ni. Okay. Yang ni pun sama. Macam dia bagi laluan pada
awan terbabit pada matahari. So bergerak dia keluar macam ni sikit. Okey, yang ni pun sama lah. Okey, yang ni saya bagi okey, yang ni ada gap sikit jarak dia tu. Okey, yang ni pun sama, kita buat start with previous lah. Yang ni pun sama, start with previous, tapi kedudukan dia masa kita nak bagi adjust sikit. Okey, kita tengok macam mana. Okay. Kita lalu tulisin matahari gerak. Okey. Okey, macam mana? Ada masalah tak untuk buat basic animation ni? Tak ada masalah, boleh. Mudah je kan? Dia main line, kereta tu, benda yang sama tu. Okey. Okey. Okey, seterusnya latihan yang ke-6. Okey. Create your own simple animation. Okey, apa-apa saja tema using basic shape and fill shape with image. Dah buat macam tadi lah animation dia. Okey. Latihan ni awak buat sekali dalam satu file cukup lah. Cuma bezakan dengan section apa antara separation lah. Exercise 4, exercise 5, 6. Waktu depan tu ada nama dan tubuh pendaftaran. So exercise 4 tadi buat logo company awak menggunakan basic shape. Okay, nak adjust dia punya edit point dan sebagainya. Exercise yang kelima, buat nama sendiri. Okay, sekejap kita buat tu pakai apa-apa. Okay, kalau boleh pakai fragment lah. Okay, nampak boleh adjust. Dan yang keenam ni agak panjang sikit, buatlah satu simple animation. Buat macam pergerakan kapal kat laut ke, matahari ke, burung terbang ke. Gunakan sebanyak mungkin features tu. Dan awak boleh adjust dekat animation pane lah. Contoh kat sini kan, animation pane ni kena main lah. Okay, animation pane ialah objek pertama kita tekan start pakai mouse dulu lah. Okay. Yang kedua, okay, matahari. Matahari kena gerak atas bawah lah, bukan okay, nak terbenam pun boleh. Sunset dan sebagainya. Okay, picture 18-19 ni awan lah. Okay, awak boleh tambah unsur-unsur lain dan sebagainya. Okay. Okay, itu sahaja untuk hari ni. Dan saya nak bagi awak satu, yang tadi latihan ada 3 simple mudah. Kemudian kita akan buat mini project yang pertama. Okay, mini project yang pertama. Okay, saya tunjukkan mini project dia. Okay, okay, mini project pertama kelas awak ada 40 kan? Hidup sini 40. Boleh buat 4 orang tak dalam satu grup? Grup ni bukan kekal nanti. 10 orang, 3-4 orang. Okay, lah buat cara berempat lah senang. Okay, buat cara berempat. Maknanya ada 10 grup. Okay, yang 10. Okay, satu grup 4 orang. 4 atau 3 lah kan. Maksimum 4 saja. Okay, mini project ni awak kena gunakan Word dan juga Excel untuk melaksanakan dia. You and your partner, 4 orang tu, have a set up private limited company, company sendiri berhad lah. Okay. Produk apa, servis apa, ikut awak. Ikut awak terpulang pada awak nak bagi produk apa. Nak buat biskut cheese ke, apa ke, roti ke, tudung ke, kasut ke, baju, t-shirt, jersey, terpulang pada awak. Okay, bincang baik-baik. Satu kumpulan 4 orang. Okay, to obtain a loan from or grant, maknanya awak nak dapatkan pinjaman ataupun grant daripada government agency. Okay, MARA ke apa sebagainya, you must provide a complete business plan. Saya rasa awak dah tahu kot business plan ni. Okay, awak dah belajar, tahulah cara nak buat rancangan perniagaan.
dalam bahasa Melayu rancangan perniagaan. Awak lebih mahir pada saya berbenda macam ni. Okay. Such information below. Okay. Saya nak awak sediakan satu business plan. Business plan ni awak boleh rujuk daripada internet. Okay. Yang letakkan macam mana bentuk ke format awak buat, ataupun dalam Word pun mungkin dah ada satu template khas untuk buat projek. Okay, business project ni. Apa yang perlu ada ialah beberapa perkara ni, ada 5 perkara. Perkara yang pertama ialah business information. Awak kena brief awak punya business information, apa nama company awak, tarikh diperbadankan, ditubuhkan bila, okay, principal business activity, apakah apa business nature awak buat apa, okay, mencetak t-shirt, jersey, buat tudung, jubah ke apa-apa saja, buat biskut viral apa-apa ke. Kemudian ada organisation chart lah. Okay, awak nanti nampak orang tu seorang jadi atas, jadi apa. Okay, kemudian nak bekerja lah, tambahlah ahli-ahli kumpulan lain. Letak je sebagai macam nak meramaikan organisation chart. Tapi buat kerja dia 4 orang. Cuma nak tambah pekerja tu, awak ambil lah ahli kumpulan kelas lain, kelas awak sendirilah sebagai pekerja awak. Kemudian awak kena do market analysis. Okay, predict what customer need. Okay, dalam sekarang dapatkan ni macam mana, determine who are target customer. Ini awak kena buat, create ayat sendirilah. Create ayat sendiri. Market size. Okay, ceritalah awak punya keunikan barang atau servis awak. Okay, servis. Servis contoh macam gunting rambut ke, salon ke, servis manicure ke, apa-apa yang terlibat. Okay, awak boleh buat lah macam tu. Okay, cari yang ketiga ialah business competitor. Contoh, kalau awak mengeluarkan tudung. Okay, tudung business competitor awak lah, contoh daripada, atau ada Farida ada ke, Nilofa ada ke, daripada DAP ke. Okay, itu adalah contoh-contoh competitor awak. And awak kena analisis lah. Awak try lah buat gimana sendiri. Okay, analisis dan sebagainya. Strengthen weakness competitor dan awak sendiri. Okay. Okay, yang seterusnya operational strategy. Okay, list all the activity involved from product preparation. Okay, katakan awak starting bermula, awak starting macam great general idea dulu. Apa kita nak buat bisnes ni? Kemudian adalah dia punya step to step sampailah production. Tapi sebelum awak keluarkan produk, awak kena conduct satu survey. Kena survey, tanya orang, tanyakan sasaran awak. Katakan awak nak keluarkan tudung, untuk let's say tudung. So awak kena create satu survey, siapakah sasaran awak? Okay, awak punya design tudung ni sesuai untuk umur berapa ke berapa. Okay, so kena buatlah benda tu semua. Bukannya questionnaire tu, jadi awak punya activity tu. Jangan idea, kemudian create survey, kemudian keluarkan produk sampel dulu, lepas tu bagi orang cuba. Kemudian dapatkan feedback. Ya, awak punya tudung ni kan warna dah outdated, tak pakai dah. Awak punya design dah outdated. So awak kena refine balik awak punya produk tu. Kemudian dah dapat feedback yang menarik, barulah boleh dimarketkan, dipasarkan. So itu adalah aktiviti tu. Awak kena listkan semua operational strategy. Okay, seterusnya ialah financial plan ni. Okay, financial plan should be prepared to make easier to reader to understand and evaluate the status of your business. Economic analysis can be made based on the complete and detailed forma financial. Okay, biasanya awak kena sediakan 3 benda ni. Okay, yang ni pun awak lebih tahu pada saya lagi. Cash flow statement, profit and loss statement and balance sheet. Okay, balance sheet ni awak boleh cari kat dalam Google macam mana contoh, ataupun awak pun dah belajar rasanya benda ni. Boleh sediakanlah sikit macam untuk company awak sendiri, soalan untung rugi dan sebagainya. So benda ni penting. Kalau macam awak nak buat pinjaman dengan bank, dia akan nak tengok benda ni dulu. Dia macam business proposal lah. Okay, dia akan tengok nak bagi awak grant. Kalau bank ke agensi-agensi lain macam Tekun, macam Mara, bank dan sebagainya, dia nak tengok benda ni. So awak try lah buat ni sebagai latihan awak untuk subjek saya dan subjek awak kat jabatan. So untuk item 1 hingga 4 ni awak dikenaki menulis menggunakan Microsoft Word. So buat baik-baiklah, ada kita boleh insert,
border dan sebagainya. Okay, bagi menarik. Untuk item yang kelima ni, awak kena buat pakai Excel yang 3 ni lah. Okay, lepas tu input sekali. Saya tak tahu kalau awak boleh datang ke poli ke tidak. Kena datang tidak, kalau boleh datang, later benda ni print out lah. Boleh buat menarik. Kalau tak boleh, kita hantar seperti biasa dalam CDOS sahaja. Okay, awak boleh gunakan internet untuk refer how to method cara nak menulis business plan ni. Okay, itu sahaja. Ada soalan tentang mini project? Soalan tak? Due date bila tuan? Due date ni, seminggu boleh kot, sekejap ni kan. Macam latihan tadi pun sekejap aja. Jadi awak buat ni, minggu depan hantarlah ni, senang. Okay. Minggu depan saya nak masuk topik baru dah. Sebab dia ada kaitan pula dengan mini project satu ni. Okay, boleh minggu depan Okay, soalan ada lagi? Ada soalan tak? Yang ni saya akan masukkan dalam CDOS nanti dah. Ada soalan tak? Sekejap saya nak Tak ada. attend. Okey. Tak ada tuan, tak ada. Sekejap saya ambil attendance sekejap, jangan keluar dulu. Hari ini bulan hari ini 6 bulan 12. Ada berapa orang terlibat dengan awak punya ni yang miskin? Ada seorang hantar surat. Okey. Kalau tak ada apa-apa, itu saja. Kalau tak faham cara nak buat animation itu tadi, boleh rujuk balik dalam YouTube. Nanti saya akan bagikan dalam link YouTube tu. Okey. Itu saja. Kita jumpa pada... Okey, satu lagi. Saya cuba habiskan PowerPoint ni. Ada berapa perkara dia. Kalau ada video ni kalau tak ada, saya akan tunjukkan sekejap pada pukul depan. Okey, kalau saya free, insyaAllah saya akan shoot satu video untuk habiskan sikit. Kalau tak ada, saya akan tunjukkan pada minggu hadapan. Okey, kita jumpa lagi. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi semua. Bye-bye. Terima kasih tuan. Thank you tuan. Terima kasih tuan.